Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita teruskan topik kita pada hari ini. Okey, macam minggu lepas kita masuk tajuk haba dan untuk minggu ni masih lagi haba tapi dalam unit pengembangan dan pengecutan. Okey. Okey, semua bahan sama ada pepejal, cecair atau gas akan mengembang apabila menerima haba. Okey. Okey, kita tengok contoh setiap satu pengembangan dan pengecutan. Okey, yang ini ialah berbola besi. Okey, berbola besi boleh melalui gelang sebelum dipanaskan. Okey, bola besi ni sebelum dipanaskan dia boleh lalu gelangnya. Okey, tapi selepas dipanaskan, bola besi tidak boleh melalui gelang selepas dipanaskan. Okey, dari sini kamu boleh tahu sebelum yang selepas dipanaskan, bola besi ini menerima haba. Apabila menerima haba, bola besi akan mengembang. Okey, bila sejuk, bola besi kehilangan haba dan dia mengalami proses pengecutan. Okey, boleh faham ya? Okey, sebelum dipanaskan dia dalam keadaan biasalah. Okey, bola besi ni boleh lalu gelang. Okey, selepas dipanaskan dia tidak boleh melalui gelang ni. Kerana apa? Beri inference kalau dimintakan. Okey, beri inference. Kenapa? Bola besi tidak boleh melalui gelang. Okey, bola besi mengembang apabila dipanaskan. Okey, jelas? Okey, ni dia buat kesimpulan sini. Bola besi mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, tengok belon ni. Okey, satu belon kembang, satu belon ni mengempis. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, belon mengembang. Okey, ni ya. Sebab bahan seperti pepejal, cecair dan gas juga akan mengecut apabila kehilangan haba. Untuk kes yang ini, okey. Apabila udara dalam belon dipanaskan, udara mengembang dan menyebabkan belon membesar. Okey, untuk yang ini, apabila udara di dalam belon disejukkan, udara mengecut dan menyebabkan belon mengecil. Okey, jadi bila kamu jumpa soalan, okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, macam gambar yang belon ni kan. Dua ni lah belon yang mengembang dengan yang mengecut. Apa yang dapat kamu perhatikan? Okey, belon mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, kalau dia minta inference, kenapa begitu? Udara di dalam belon mengembang apabila dipanaskan. Okey, menyebabkan belon membesar. Udara di dalam belon udara di dalam belon disejukkan menyebabkan belon mengecil. Okey, untuk eksperimen pengembangan dan pengecutan, okey, dia ada 3 lah untuk setiap pepejal, cecair dan gas. Kita tengok satu-satu pengembangan pengecutan bagi pepejal. Okey, macam ini, rod besi ini dipanaskan. Okey, selepas beberapa minit, kamu akan perhatikan ini straw ni, penyedut minuman ni akan beralih ke kedudukan ke Q.
Okey, selepas dipanaskan dia akan beralih kedudukan. Okey, selepas rod besi dipanaskan, penyedut minuman ini akan beralih kedudukan dia ke Q. Okey, apabila rod besi disejukkan, penyedut minuman kembali ke tempat asal. Sini. Okey, apa maksudnya tu? Logam mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, jadi yang dipanaskan tadi yang menerima haba tu rod besi sinilah, logam ni. Jadi bila diletakkan objek di sini, kan? Jadi menyebabkan objek ni bergerak. Okey, dia mengalami pengembangan. Okey. Okey, kita tengok yang ini. Eksperimen pengembangan dan pengecutan bagi cecair. Okey, ini cecair berwarna. Okey, dalam kelalangkon ini ada cecair berwarna. Okey, kamu tanda aras dia, aras awal tu. Aras awal tu tanda. Ni kan menggunakan pen penanda. Ni aras awal. Okey, kemudian letakkan mana sini? Okey, kemudian letakkan kelalangkon ini di dalam bikar yang berisi air panas. Bila kamu letak kelalangkon di dalam bikar berisi air panas, okey, apa yang kamu perhatikan? Paras air di dalam salur kaca tu yang kamu sudah tanda tadi tu, dia akan naik. Paras air berwarna naik lebih tinggi daripada aras asal, aras awal air yang asal selepas dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air panas. Kenapa? Apa inferensnya? Kenapa? Okey. Air di dalam kelalangkon mengembang apabila menerima haba. Okey. Okey, setelah dibiarkan, bila dia dikeluarkan daripada bikar yang berisi panas ni, arasnya ni akan turun semula. Kenapa pula turun? Okey, mengecut apabila kehilangan haba. Air di dalam kelalangkon, air berwarna tu ya. Okey, boleh? Okey, ini yang asal. Bila dipanaskan, dia arasnya akan meningkat. Apa maksudnya? Okey, air di dalam kelalangkon mengembang apabila menerima haba. Okey, bila dikeluarkan daripada bikar yang berisi air panas tak di luar, okey, aras air ni akan turun semula. Kenapa? Okey, air dalam kelalangkon tu mengecut apabila kehilangan haba. Jadi bila dia terima haba, aras air akan meningkat. Bila kehilangan haba, aras air akan menurun. Okey, jelas? Okey, pergi yang ketiga. Pengembangan dan pengecutan gas. Okey, kamu kena sediakan kelalang dasar bulat macam begini. Okey, tandakan kedudukan titisan air berwarna di dalam salur kaca. Okey, yang ni tandakan di sini. Okey, kamu letak kedua tapak tangan di sini. Di dalam kelalang ni ada udara ya. Kemudian apa yang kamu perhatikan? Okey, titik air berwarna ini akan warnanya akan naik. Titisan air berwarna dalam salur kaca naik dengan cepat. Okey, apabila kelalang disejukkan, titisan air berwarna di dalam salur kaca akan turun. Okey, apa kesimpulan yang dapat kamu buat? Udara mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, boleh jelas ya? Pepejal, cecair gas, semua pun sama. Mengembang apabila menerima haba, mengecut apabila kehilangan haba. Okey, soalan. Kita tengok satu-satu. Apa yang kamu belajar tadi yang di depan-depan tu?
Okey, bila terbit soalan begini. Bagaimanakah cara untuk membuka penutup botol yang tertutup dengan ketat? Daripada pemahaman kamu, pengembangan dan pengecutan. Macam mana kamu buka penutup botol yang tertutup dengan ketat? Okey, penutup botol tu kamu boleh rendam di dalam air panas. Jadi, penutup botol itu akan mengembang. Bila mengembang, senanglah dibuka. Okey, jelas ya? Okey. Sebab penutup, okey, kalau tanya kenapa mengembang, penutup botol menerima haba. Okey, dia mengembang bila dia terima haba. Okey, yang ini. Bagaimanakah bola pimpong kemek yang direndam dalam air panas akan kembali menjadi bentuk sfera? Okey, bola pimpong yang sudah kemek tu boleh kembali ke bentuk asal. Macam mana boleh balik ke bentuk asal? Macam mana dia boleh balik setelah direndam ke dalam air panas? Udara di dalam bola pimpong mengembang apabila menerima haba. Sebab dia diletak dalam air panas kan, jadi udara di dalam bola pimpong menerima haba. Udara di dalamnya tu mengembang kerana menerima haba. Okey. Okey, kita tengok seterusnya aplikasi prinsip haba dalam persekitaran kita lah. Okey, aplikasi prinsip haba dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok kabel elektrik. Okey, kabel elektrik ini mengendur pada hari panas. Tengok ya, kabel ni mengendur pada hari panas. Kabel elektrik mengendur pada hari panas. Okey, kenapa dia mengendur? Kenapa dipasang mengendur pada hari panas? Okey. Supaya membenarkan pengecutan pada hari sejuk. Kabel elektrik dipasang kendur sedikit untuk membenarkan pengecutan pada hari sejuk. Okey, kalau malam, kabel elektrik ni dia akan tegang sini ya. Sebab mengalami proses pengecutan. Yang ini kalau siang panas dia kendur begini. Kalau malam dia straight sini. Okey, kenapa? Sebab mengalami proses pengecutan pada hari sejuk, pada waktu sejuk. Malam kan sejuk kan? Okey. Kabel yang dipasang secara kendur akan mengelakkannya daripada putus. Ni kendur. So, bila mengalami proses pengecutan, dia lurus begini. Okey, bila tidak dipasang kendur, dia boleh putus. Jadi, sebab itu kabel elektrik ini dipasang kendur. Okey, kita tengok aplikasi yang kedua, aplikasi prinsip haba dalam kehidupan seharian yang kedua. Okey, landasan kereta api, ada ruang di sini. Okey, ada ruang di sini. Okey, ruang pengembangan pada landasan kereta api. Kenapa dibuat ruang pengembangan? Okey. Landasan kereta api akan membengkok pada hari panas disebabkan oleh pengembangan landasan itu. Okey, besi ni, logam ni, dia akan membengkok pada hari panas. Sebab tu dibuatkan ruang untuk dia mengembang. Hari panas maksudnya logam ni menerima haba. Sebab tu mengalami proses pengembangan kan. Okey, dibina secara bersambungan dan di setiap sambungan mempunyai ruang untuk membenarkan pengembangan landasan. Ini sama juga macam kabel. Landasan ni kan logam ni dia mengembang dan mengecut. Pada hari panas, okey, logam ini akan mengembang. Okey, pada malam hari yang sejuk, okey, dia akan mengecut. Dia mengalami proses pengembangan dan pengecutan juga. Okey, sekiranya tidak dibuat ruang di sini,
Okey, landasan itu akan mengembang, membengkok. Jadi rosaklah landasan. Jadi bila ni apa yang akan berlaku? Berlaku kemalanganlah kepada kereta api kan. Sebab tidak melalui landasan yang baik. Okey, jelas ya? Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, jambatan keluli. Ni jambatan. Jambatan kan dipasang. Sini ada pengguling. Di sini ada pengguling. Okey, di sebelah sini. Okey, kedudukan pengguling pada jambatan keluli. Okey, kedudukan yang satu lagi ni ditetapkan. Ini tiada letak pengguling lah, ditetapkan. Okey, ini ada pengguling. Satu lagi diletakkan pengguling. Okey, lepas tu pengguling membolehkan jambatan mengembang pada hari panas dan mengecut pada hari sejuk. Sama juga ni, jambatan keluli ni besi logam. Dia mengalami proses pengembangan dan pengecutan. Okey. Jika kedua-dua hujung jambatan ditetapkan, maksudnya macam begini, tidak diletak pengguling, jambatan itu akan melentur pada hari panas. Dia melentur begini. Jadi apa jadi dengan jambatan? Tidak kukuh dan boleh roboh lah. Okey. Okey, ni termometer. Okay, merkuri atau alkohol dalam termometer mengembang apabila termometer diletakkan di tempat yang panas. Yang merkuri kamu hal itu termometer kan yang ni dia mengembang apabila diletakkan di tempat yang panas. Jadi suhunya tu meningkat. Okey. Okey, bila ada proses pengembangan dan pengecutan tu suhu dapat diukur. Alright. Dari topik pengembangan, pengecutan dan aplikasi prinsip haba untuk kehidupan seharian. Okey, ada soalannya. Okey, bilakah kabel elektrik yang tergantung akan mengendur? Okey, tadi cikgu sudah jelaskan bila kabel elektrik tergantung akan mengendur. Pada waktu siang, pada waktu panas, pada hari panas. Okey, mengapakah wujud ruang di antara landasan kereta api? Kenapa ada ruang? Untuk membolehkan landasan itu mengembang pada waktu panas. Kan? Okey, bagaimanakah cara untuk mengasingkan dua gelas yang tersekat? Okey, dua gelas tersekat. Macam mana kamu asingkan? Okey, dia ada dua. Lapisan pertama dengan kedua. Jadi, kamu rendamkan gelas yang di bawah tu ke dalam air panas. Jadi, dia akan mengembang. Jadi, senang. Bila dia mengembang, jadi gelas yang di dalam tadi tu boleh dikeluarkan. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita sambung latihan di buku Formula A+ ya. Terima kasih.